Terima kasih pada semua sudi meluangkan masa. So insyaAllah kita santai je malam ni. Saya just share sedikit perkongsian mengenai kesihatan keluarga. Uh, Dah sekejap je. InsyaAllah lah siapa yang belum sempat dinner tu, kita yang sekejap lagi. Nak dinner pun boleh, santai je. Sambil dengar kan. Okay, so insyaAllah saya akan present tentang kesihatan keluarga bermula dari rumah. Setuju tak? Kalau kita kata kesihatan sebuah keluarga tu bermula daripada rumah, bermula daripada didikan ibu dan bapa. Setuju tak? Ya, setuju. Okey, terima kasih Puan Masra. Alright, so kalau kita tengok kan, orang kata nak tengok negara tu macam mana, tengok generasi sekarang. So begitulah juga dengan kesihatan keluarga ni. Nak jaga kesihatan negara bermula dengan kesihatan keluarga, dan kesihatan sesebuah keluarga itu bermula dari rumah, dan lebih-lebih lagi lebih kepada ibu lah, sebab ibu yang banyak pantau, tapi perlu juga fungsi ayah untuk mendisiplin supaya semua dalam keluarga tu ikut rules. So family wellness begins from home, orang putih kata. Okay, so kita tengok keadaan kesihatan sekarang. Obesiti pun tinggi dan 1 juta rakyat berdepan diabetes, penyakit jantung dan hipertensi. Hanya 1 juta rakyat yang banyaklah berhadapan dengan kes-kes macam ni, 3 serangkai apa semua kan. Dan kalau sebelum ni kita dengar, masa saya sekolah dulu, dengan diabetes ni macam umur 50-an ke atas macam tu baru ada penyakit macam tu. Ataupun darah tinggi pun sama. Dah berumur, nak bencin tu mungkin baru ada. Peringkat ayah dia bukan peringkat ayah dia, tak ada lagi. Peringkat atuk nenek tu ada penyakit macam ni. Tetapi sekarang umur 20-an, akhir 20-an dah ada yang menghidapi penyakit kencing manis disebabkan faktor makanan-makanan viral, makanan dessert sekarang, ataupun air minuman sekarang yang sebelum ni saya tengok orang share kat Facebook, air minuman tu viral, air berkarbonat campur dengan susu pekat lagi. Air berkarbonat dah manis kan, campur dengan susu pekat lagi. Saya tak tahulah macam mana manis dia. Scary, kita tengok pun scary, seram. Lepas tu jantung kalau kita tengok orang yang meninggal disebabkan mati mengejut ataupun kegagalan jantung sangat banyak. Siapa dekat sini yang macam ada ahli keluarga ke ataupun rakan dia, rakan sekerja ke, rakan sepejabat ke, meninggal disebabkan kegagalan jantung? Saya rasa mesti semua kat dalam ni, partisipan saya 250 orang ni ada mempunyai kawan yang meninggal mengejut, mati mengejut, tiba-tiba drive, lepas tu collapse. Sebabkan memang banyak kes-kes macam ni berlaku. Dari segi darah tinggi macam saya kata tadi, dulu atuk nenek ada. Sekarang saya dengar, masa saya jumpa dengan kawan suami saya baru ni, umur 32. Dia ni tahun lepas, dia sekarang dia 33, 32 tu, dia dah start kena makan ubat darah tinggi. Sebab stres. Stres kerja, stres nak kerja KPI, stres jam kalau orang berada di pantai barat lebihnya. Kita pantai timur, jam raya, jam hujung minggu pun, jam tu sekolah pun dah rasa macam tak nak keluar lah. Tapi kalau orang di pantai barat baru ni, ada program hari Jumaat. Hari Jumaat ni memang akan jam, biasanya petang. Pagi pergi jam, tapi jam tak teruk lah. Dalam delay yang 10 minit daripada biasa, sebab waktu orang bekerja kan, nak keluar bekerja. Balik tu, habis program pukul 5 lebih, sepatutnya perjalanan 45 minit, tetapi perjalanan saya 2 jam setengah. Jam yang stand still. Saya memang tak boleh nak digest. Saya dengan suami pun, ya bersyukurlah kita duduk Terengganu. Sebab tak biasa kan, jadi rasa macam stresnya nak hadap jam ni, sebab kita tak expect. Kalau kita dah mentally prepared ni lain lah, kita tak expect. Kita expect jam lah, tapi taklah jam seperti itu. Kawan saya sampai 3 jam, dah nak sampai mana dah. Kalau daripada KL pergi ke Kuantan, dah sampai kot 3 jam ni.
So tu antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan stres pada era kini. Stres tak ada internet, banyaklah boleh jadi stres kan. Dan kita sekarang fasiliti kita semakin bertambah, fasiliti kesihatan. Kalau kita tengok kalau macam di Terengganu ni kita dah ada di kawasan Kuala Nerus dah ada hospital Uniza. Walaupun tak buka sepenuhnya lagi tapi adalah dah beroperasi separuh. Ini untuk pesakit luar dah ada tapi ward belum buka. So fasiliti kesihatan di Terengganu dah meningkatlah sikit. Lepas tu akan ada lagi rancangan IJN Cawangan Pantai Timur ada lagi. And then kalau kita tengok masa saya belajar dulu kat UiTM ada Hospital Shah Alam dia baru buka kan masa tu. Hospital di Shah Alam dia baru buka dekat dengan UiTM tak silap saya. So bertambah bangunan hospital. Tetapi malangnya sepatutnya bertambah kita fasiliti kesihatan tu bertambah kan. Bolehlah ingatkan bolehlah comply maknanya boleh boleh apa comply bolehlah kita bagi servis lebih baik kepada masyarakat pada masyarakat dan pada rakyat. Tapi rupanya tahap kesihatan rakyat Malaysia ni semakin merosot. So jadi dia macam sama lah lebih kurang lah. Yang kesihatan rakyat pun makin ramai yang sakit, fasiliti pun meningkat. So tak boleh lah nak bagi kemudahan kesihatan tu lebih baik kan. Still hospital biasa tu penuh, nak operate, contohnya endometriosis ke, nak buat prosedur yang melibatkan operation patah tulang ke, still kena queue. Sampai ada yang berminggu-minggu. Hanya hospital bagi ruang untuk yang kes kritikal dulu. Ini berlaku pada ahli keluarga saya, maknanya sepupu saya. Dia patah tulang tapi kena queue. Maknanya kes dia ni patah tulang tapi tak adalah macam dia still patah tapi tak adalah darah berdarah ke apa kan sebab dia jatuh macam tu. So dia bagi kes-kes yang kritikal accident ke apa dulu. So lama tunggu, seksa nak tunggu. So jadi kita bagi saya tanggungjawab kita lah untuk menjaga tanggungjawab kita sebagai rakyat menjaga kesihatan keluarga kita ni supaya servis dekat Malaysia ni boleh mencapai tahap lebih baik lah servis kesihatan. Dan jaga kesihatan ni sekarang tak kira usia, muda ke, tua ke, dan kita sebagai ibu bapa, atuk nenek ke, perlu menerapkan kepada generasi budak-budak ni kena jaga kesihatan. Nak makan candy ke, nak makan gula-gula ke, ada limit dia. You have to choose. Kena menerapkan bagi pilihan, bagi kesedaran. Okey, kalau makan candy satu je. Apa candy apa awak nak makan hari ni? Kalau dah makan pagi tadi lollipop ke ataupun dah makan coklat pagi tadi, hari ni dah tak boleh dah. Kota hari ni untuk manisan dah penuh. You have to choose next day kalau you nak makan. Pandailah kontrol you punya craving tu, maknanya ngidam tu kan. Kena educate sebab nanti tu sekarang tu dia baru kena coklat dengan gula-gula je. Nanti di luar sana dah lagi besar, lagi banyak benda-benda makanan viral yang ada yang tak sihat kan. So kena educate daripada awal. Maknanya kalau minum air manis satu kali sahaja, tak bolehlah bawa bekal air sirap. Sekolah malam tu nak minum air Milo lagi, tak boleh, kena seimbang ya. Okay, so kalau kita tengok pinggan sihat Malaysia, guna tangan anda sebagai panduan. Okay, protein saiz tapak tangan. Buah-buahan saya rasa secukup, karbohidrat saya segenggam. Segenggam ni kalau segenggam bukan genggaman sendirilah. Bukan genggaman kalau saya, genggaman lelaki kat rumah saya punya genggaman ayah saya ke, besar lah, tucik lah, tak boleh macam tu. So saiz genggaman ni lebih kurang satu senduk lebih, macam tu lah. Satu saiz genggaman karbohidrat ni nasi lebih kurang satu cukup macam ni. Buah-buahan separuh, buah-buahan dan sayuran separuh pinggan, dan protein saiz tapak tangan lebih kurang seketul ayam macam tu lah. Kalau ayam tu kecil jadi 2 ketul ayam, lebih kurang suku. Kalau ayam kecil bolehlah 2 ketul ayam kan.
itulah generally, secara generalnya kita punya dalam pinggan kita macam tu. So suku, kalau dulu guna piramid makanan kan, karbohidrat paling banyak. Ini tak boleh dah. Sekarang Kementerian Kesihatan dah update dah. Seiring dengan kesihatan negara kita. Kena suku je dah karbohidrat tu. Ini lebihkan protein, lebih suku karbohidrat, protein tu suku. Protein ni mengenyangkan. Sayur dengan buah tu kena lebih. Dan tahukah anda, setiap warna buah, setiap warna sayur, dia ada zat yang berlainan. So kalau hari ni macam ibu-ibu kat dalam ni, yang ataupun isteri-isteri yang dalam ni, yang hidangkan masakan keluarga, kena. Hari ni tauge, sayur putih. Hari ni tauge, esok sayur warna hijau. Ataupun malam ni, saya sekali je, sekali sehari je masak. Saya bagi contoh sekali sehari tu. Ataupun kalau orang yang jenis kuat memasak lah, dua hari ke, 2 kali sehari. Pagi ni tauge, tengah hari tauge, malam sayur hijau. Ataupun malam carrot. Maksudnya warna lain-lain. Sebab setiap warna buah tu, ataupun warna sayur tu, dia ada zat berlainan. Okay. Tahu tak pasal ni? Siapa tak baru tahu malam ni? Satu warna, satu zat. Kalau baru tahu, tekan 2. Baru tahu. Okay, so buah mengikut warna. Okay, buah mengikut warna. Okay, ni bagi contoh je. Strawberry. Strawberry mahal. Saya jarang pun beli strawberry. Okay, so biasanya anak-anak saya suka strawberry. Ada buah merah lain yang lebih murah. Yang lebih praktikal lah. Dengan keadaan ekonomi sekarang. Kita ada tomato, cherry. Buah merah mengandungi lycopene, antioksidan dapat melindungi sel daripada kerosakan akibat radikal bebas untuk kesihatan jantung, pembuluh darah, boleh mengurangkan risiko kanser. Buah oranye atau kuning, seperti lemon. Buah oranye sendiri mengandungi vitamin C untuk sistem imun, bantu kulit, menggalakkan penyembuhan luka. Sebab tu kalau orang pantang cakap buah yang bagus adalah buah oranye, orang sangkis kan. Membekalkan kandungan folat untuk pembentukan sel-sel darah merah, asid folik, sumber karotinoid, beta karotin seperti carrot. Carrot tu beta karotin lah, untuk bagus untuk vitamin A, untuk penglihatan. Buah hijau, apple, kiwi, brokoli, kaya dengan vitamin K, memainkan peranan dalam untuk pembekuan darah. Maksudnya kalau kita luka, cepat baik, kesihatan tulang, mengandungi asid folik untuk perkembangan sel-sel tubuh dan janin, sumber serat yang baik. Sebab itulah kalau orang yang mengandungi bagus kan. Biasanya doktor kata makan sayur hijau lebih sikit. Sebab dia ada asid folik untuk bagus untuk janin juga. Ada sumber serat, fiber untuk pembuangan. Buah ungu warna dan biru seperti anggur, blueberry, terung, mengandungi antosianin, iaitu antioksidan yang melindungi sel-sel dan mengurangkan risiko penyakit jantung. Untuk kesihatan otak, membantu mengerangkan radang. Buah warna putih seperti pear, buah lai, kelapa, pisang mengandungi potasium yang bantu dalam pengawalan tekanan darah dan kontraksi otot yang sihat. Buah seperti kelapa mengandungi serat dan air yang tinggi, yang baik untuk hidrasi untuk badan lah. Kalau dehydrate ke, minum air kelapa. Dan bagus untuk sistem pencernaan. Buah hitam coklat, jaranglah kita jumpa. Buah delima. Jadi setiap buah tu, setiap sayur tu mesti ada zat-zat yang berbeza. Cuma mampu ke kita nak beli setiap semua jenis lah. Mungkin kita boleh mampu cover 2-3 warna je dalam hidangan kita. Dan kalau anak-anak, kalau anak tak suka makan sayur ke, nanti saya akan kongsikan cara nak menggalakkan anak makan sayur. Okay. Cuma cabaran makanan kini kan, cabaran kita nak melengkapkan pinggan kita, suku-suku separuh tu, first kita kena make sure lah, setiap kali kita masak tu,
make sure ada sayur. Bukan sebab kadang-kadang setengah rumah tu dia masak nasi dan protein satu je. Walaupun nak busy ataupun tak sempat kan, boleh buat satu lauk, boleh campur sayur tu dalam protein. Tu antara langkah yang bijak lah untuk jimat masa. Sebab ramai yang sekarang ni kan kita bekerja kan. So langkah bijaknya contohnya adalah kita buat tom yum ke, ada protein, ada sayur terus kat dalam tu. So makanan sekarang walaupun kita dah cukup suku-suku separuh tu, cabarannya adalah kandungan maknanya zat yang kita makan tu kita kena masak kan. Makanan Malaysia ni mostly kita masak. Kalau goreng tu kita memang goreng betul-betul lah, bukan steam, masak yang masak yang agak lama lah, bergoreng apa kan. Kita kurang lah. Makanan Cina lebih kepada steam apa semua. Tapi makanan Malaysia Melayu khususnya memang kita banyak goreng. So bila bergoreng ataupun gulai ni, dia keburukan dia zat-zat tu mungkin dah terurai. Maksudnya dah kurang dah. Bila kita masak satu makanan tu lama, ada zat yang dah kurang. Jadi kita makan tu, contohnya kita makan segenggam dua sudu sayur, zat dia mungkin dah dapat satu sudu sayur je. Sebab dah terurai, maksudnya dah rosak dah ada kan. So itu adalah cabarannya. Satu lagi, makanan yang kini terdedah kepada pencemaran juga. Maksudnya dia ada racun. Kalau makanan yang diimport, kadang-kala dia ada wax, ada lilin untuk melindungi supaya makanan tu kekal lama. So kena bersihkan betul-betul dan kerendam. Kalau yang seperti disuggestkan oleh nutritionist, dia suggest untuk macam buah-buahan seperti strawberry, anggur tu rendam 15 minit dengan cuka dan garam. Supaya dapatlah hilangkan segala, mengurangkan segala toksik pada luaran sayur tu. So sebab sayur yang sekarang, buah yang disediakan sekarang, yang kita beli di pasar tak sama dengan kualiti yang zaman-zaman dulu. Kalau kita tanam pun, contohnya di dekat kebun pun, dia terdedah kepada pencemaran, baru ni ada jerebu. So semua tu menyumbang kepada kualiti tumbuhan-tumbuhan dekat negara kita. Dan sekarang pun kata ada dengar, tengok ada orang share beras yang tak ori lah kan. So saya tak tahulah mitos ke betul ke, cuma biasanya dalam 10 mitos dekat yang social media tu, dalam media sosial, biasanya ada 5 yang betul. So benda tu kita kena kaji balik lah. Maksudnya makanan sekarang susah jugalah, walaupun kita masak kat rumah, tapi still ada lubang-lubang yang kita kena top up balik. So kita top up tu, maksudnya kita tambahkan zat dalam badan kita balik supaya cukupkan nutrisi badan kita. Cara mudahnya adalah melalui iFood. Sebab iFood ni kita minum je, satu secet je kita minum, tapi zat dia bersamaan 1 biji pisang, 1 biji apple, 2 hidangan sayuran hijau, 1 genggam hazelnut. Hazelnut ni mahal tau. Bukan kacang tanah. 1 genggam kacang tanah, 1 genggam hazelnut. Hazelnut ni half punya ke kacang lah. 1 genggam, bukan 1 sudu tau. 1 genggam, banyak. 2 gelas susu, 1 potong ikan tenggiri yang bukan ikan bilis. Dia sama dengan 1 potong ikan mahal tau ni. 1 biji avocado. Semua buah-buah mahal. Zat dia sama. So kita ambil 1 iPhone ni, 1 secet je, dah memenuhi semua zat ni. Jimat tak? Untung tak? Siapa kata jimat macam ni? Tak perlu nak susah-susah cari hazelnut bagai apa semua. Ikan tenggiri ke apa ke tak payah dah cari. Okay, so minum iFood ni dia membantu membekalkan tenaga, memberikan protein yang tinggi, merendahkan kolesterol, mengawal paras gula, mengawal berat badan. Macam saya, memanglah iFood ni orang tanya, macam mana maintain? Tak adalah maintain pun, tambahlah dalam
Kadang saya dah 46, sekarang dah 50, 51 macam tu. So, tambahlah 3 kilo. Saya bersalin pun saya tambah 10 kilo. Masa bersalin tu berat saya daripada biasa tambah 10 kilo sekali dengan baby. Lepas tu bila bersalin tu mudahlah turun sebab salah satu saya mengamalkan iFood. iFood pagi saya biasa minum. Dia mengenyangkan, jadi saya boleh skip breakfast. Dan bila saya skip breakfast tu kita bolehlah terus kepada lunch. Tak payahlah di breakfast dah berat, lepas tu lunch lagi berat kan. So dinner memang saya ambil. So saya biasanya makan lunch dan dinner lah. Dan 10 manfaat iFood. Apakah manfaat iFood? Dia khasiat dengan khasiat yang seimbang. Macam saya kata tadi, dia mencukupkan segala zat yang kita kurang dalam badan kita. Sebab tu kalau orang lepas operation ke, orang mengandung ke, sangat bagus. Maknanya orang mengandung kan kita kena jaga zat badan-badan kita. Sebab kita nak bagi zat, kita kena pastikan zat dalam badan kita sendiri ni cukup supaya kita boleh bagi zat kepada baby pula. Dan kalau baby, kalau contohnya kalsium kita tak cukup, baby akan ambil, maka kalsium dalam badan kita akan berkurang. So, lepas tu ramai bila dah umur 30-an ke atas sudah, dan orang perempuan ni lebih mudah menghadapi masalah osteoporosis. Salah satu sebab dia mengandung jadi baby tu absorb segala kalsium. So minum iFood ni dia membantu seimbangkan khasiat dalam badan kita. Cukupkan apa yang kurang tu ditopakkan balik. Membantu menguatkan sistem pencernaan. Kalau ada masalah semut sikit-sikit tu dah bantu dengan iFood. Membantu pergerakan usus, melembutkan najis, mengelakkan sembelit. Sebab tu macam saya kata tadi, kalau ibu mengandung sangat bagus minum iFood. Khasiat nutrien dapat, lepas tu sembelit pun boleh dielakkan. Membantu meningkatkan metabolisme badan, sebab bila kita makin tua, makin berusia, metabolisme badan kita akan makin berkurang. Sebab tu kadang tu orang cakap, saya makan sama je dari dulu, sama je. Nasi itu sesendok gitu ataupun 2 sendok macam tu lah. Dari dulu sampai learning, hanya sampai sekarang. Sampai sekarang 2 sendok macam tu lah. Tapi naik badan lah. Okay, satu mungkin makan lewat malam. Cuba makan last kali pukul 7. Saya tadi sebelum presentasi saya makan dulu. Dan memang saya hari saya tak presentation dulu, saya memang akan makan lebih kurang dalam pukul 8 malam lah maksimum. Biasanya maghrib tu saya dah makan. Sebab metabolisme dalam badan kita ni makin berusia, dia makin kurang. Makin dia lagi lambat bakar kalori kita apa semua. So jadi mudahlah nak badan naik. Membantu membersihkan usus besar, darah, hati, bersihkan segala organ dalaman. Kalau saya lebih, kalau orang kata iFood ni apa? iFood ni detox organ. Sebab dia bantu bersihkan segala dalaman kita. Hati kita ni tempat proses menyah toksin segala makanan kita. Banyak apa yang kita makan tu, hatilah yang menyah toksin semua. Jadi, kalau kita tak pernah servis hati kita, servis hati anda dengan iFood. Secara fizikal lah ni, servis hati, bukan servis secara emosional. Emosional kasih sayang. Ni servis hati anda dengan iFood. Maknanya mengelakkan hati berlemak. Jadi minum iFood insyaAllah. Kalau cek, memang ada perubahan pada organ hati. Kalau buat medical check up kan. Membantu mengawal atau paras kolesterol darah, mencegah penyakit gastro usus yang berkaitan, contohnya GERD ke, sekarang GERD lah banyak. GERD tu kalau tak dikawal boleh jadi anxiety. So kawal dengan iFood. Gastrik, tu antara masalah gastro usus lah, macam berkaitan dengan perut. Membantu mencantikkan kulit, rambut. InsyaAllah lah kalau amal iFood susah nak jerawat. Kalau ada lubang-lubang pada, contoh masa remaja dulu, masa zaman sekolah, biasanya adalah yang ada masalah, mengalami masalah jerawat kan. Jerawat jadi dia berlubang-lubang dekat muka. Ada testimoni kita yang bila amalkan secara iFood secara konsisten, sebab dia menggalakkan sel kita untuk tumbuh. Sebab sel kita ni setiap hari akan mati. So kita nak iFood ni, dia bantu mencepatkan sel tu tumbuh. Sel tu tumbuh, jadi kulit jadi sekata, jerawat pun tak ada, cepat hilang. Membantu
penyembuhan luka. Kalau orang berpantang, bagus minum iFood. Cepat. Ataupun orang accident ke, orang ada apa-apa lah injury, minum iFood. Lepas surgery ke, lepas operation, minum iFood, insyaAllah cepat luka tu baik. Okey, ni resipi iFood saya. Saya sebenarnya jarang kot kongsi. Inilah saya nak minum iFood saya kata sedap. Okey, minum iFood ni saya satu sachet tu, kalau kita minum, rasa dia macam kalau sekarang ni rasa holik. InsyaAllah tahun depan kita akan upgrade rasa lebih kenyang dan lebih sedap, lebih rasa vanila dia. So sekarang memang dah sedap. Anak saya dia tak suka campur-campur, dia suka yang original. Dia kata saya buat kan, dia akan minum, kadang tu dia minum juga. Sebab dia suka. Tapi tak adalah minum sepaket. Agaknya kita kontrol lah. Mungkin dalam terbancuh satu sachet tu, 2 teguk dia minum. Sebab masa anak saya yang kedua pernah mengalami masak alas kulit. Dia masa tu umur 2 tahun. Umur 2 tahun ni biasanya dia akan ada jap, ada semut pula. Ada semut naik dekat spek saya. Okey. Anak saya yang kedua tu dia pernah mengalami masalah kulit disebabkan alergik susu tepung, susu formula. So cara saya nak merawat, saya minumlah klorofil, propolis, iKit. iFood ni saya ada bagi juga sikit sebab dia sebelumnya saya tukar susu, maksudnya dalam proses peralihan susu lain tu, yang hari ni saya tahu dia alergik susu tu, saya tukar susu lain. Lepas tu kita nak detox kan supaya cepat yang susu lama alergik dia tu cepat habiskan. So saya bagilah iFood ni dalam 2 teguk macam tu. Tapi lebih kepada klorofil, iKids dan propolis lah. Itu memang saya tak tinggal. So kalau hari-hari minum, saya jenis suka campur-campur eksperimen. Saya sebab saya tak naklah hari minum yang sama kan. So saya campur iFood dengan avocado, so rasa lebih kenyang. Kalau minum iFood biasa tu, saya sampailah pukul 11 macam tu. Saya biasanya minum dalam pukul 8 atau pukul 9. Pukul 8. Kalau akan biasanya pukul 11 tu baru rasa lapar sikit. Tapi kalau sahur, kalau puasa, minum sahur tu elok je. Sampai berbuka okey je, tak makan nasi. So resepi-resepi yang saya cuba adalah iFood dengan avocado. Sebab saya suka avocado shake. Saya suka beli satu avocado shake ni dekat Terengganu ni, dia famous lah. Avocado shake dia sedap. Tapi bila kita beli ni, dia campur dengan ais. Dia campur dengan ais. Jadi, yelah ais biasa kan. Jadi benda tu tak kurang bagus lah ais biasa berbanding dengan ais yang kita beli dekat, yang kita buat sendiri di rumah guna air biasa kan, air kat rumah kan. So, saya dah mendapat satu alternatif lain lebih sihat. Saya buat iFood dengan avocado ni, saya rasa sebiji macam avocado shake saya beli tu. Kadang saya letaklah Milo sesudu ke ataupun coklat mak satu sudu supaya rasa avocado shake dekat kedai tu. Sebab avocado shake tu dia ada coklat sikit, lepas tu dia ada avocado dengan susu. Tapi dia guna susu pekat kan, dia letak susu pekat sikit. So ni saya tak letaklah susu pekat, so lebih sihat. iFood dan mango, rasa masam-masam sikit, boleh try iFood mango, iFood strawberry, apa-apa berries lah. Ada juga orang cakap, kalau kita tengok, nak dapat idea senang je. Tengok dekat, contohnya dekat peti supermarket tu, macam air yogurt drink kan, yogurt drink Nestle ke apa tu. Dia ada, contoh kita ada tropical yogurt drink, strawberry yogurt drink, berries yogurt drink. So benda tu, air-air macam tu, dia boleh jadi inspirasi. Maksudnya sebab tu saya tengok kalau ada mango lassi, mango yogurt drink. Sebab tu saya buat iFood plus mango. Kalau tropical saya tak pernah cuba. Maknanya tropical biasanya kita guna buah nenas ke. So buah nenas campur dengan iFood mungkin sedap. Ada orang cakap sedap kalau nenas campur ni, tapi saya tak pasti sebab saya sendiri belum try. Sebab nenas kan susah nak potong, sebab tu saya tak try. So macam itulah yang antara resepi memang kita boleh selang-seli. So best lah minum, kita enjoy breakfast kita ni.
Sekejap, bateri saya low. Sekejap Okay, iPhone ni bagus juga untuk diambil pada awal kehamilan. So, sebab apa pada awal kehamilan kita bagus untuk amal pemakanan yang seimbang, pemakanan additional supplement ke apa bagus? Disebabkan awal kehamilan ni perlu kita cukupkan nutrisi dalam badan kita. Sebab awal kehamilan ni lah organ-organ dalam baby ni dia terbentuk. Setengah orang tu dia ambil suplemen, tapi dia ambil pada akhir sebab dia kata bila akhir tu kan baby kan cepat besar. Tapi cepat besar tu dari segi saiz dia. Yang awal kehamilan ni yang penting adalah pembentukan organ-organ dia, otak, jantung, saraf tunjang, sistem saraf, tulang belakang, semua tu pada trimester pertama. So, nutrien kena cukup. Asid folik, zat besi, kalsium, semua kena cukup. Dan kalau kita nak asid folik ke apa kan, asid folik ni biasanya doktor kalau nak pregnant ataupun planning to pregnant pun doktor dah suggest untuk kita ambil. Sebab asid folik ni sangat penting untuk pembentukan bayi, untuk dia punya nak mengelakkan kecacatan apa semua. So masa awal kehamilan ni, once you tahu you pregnant ataupun you planning to pregnant, dah try untuk jaga nutrisi dalam badan kita, punya optimumkan apa yang kita makan, hanya biar kita cukup zat. So tadi iFood lah. Dan kalau untuk kanak-kanak, kita boleh juga ambil satu suplemen ni, suplemen. Dia satu pemakanan ni, produk pemakanan novel juga, iaitu iKids. Dalam ni, satu kotak, satu botol, dah ada 3 bahan. Ada ekstrak vitamin C, serbuk kolesterol, kalsium rumpai laut. So, kita makan ni, dah tak perlu beli vitamin C dah, tak perlu beli kalsium dah, tak perlu beli vitamin untuk minda lain dah. Cukup dah. So, kalau kita tengok dekat farmasi kan mestinya yang ni vitamin B, yang ni vitamin C. Banyak kan, yang ni multivitamin. So, you don't need to choose like that. You just makan iKids ni, dah lengkap dah. Dan apa kelebihan kalsium rumpai laut? Kalsium rumpai laut ni lebih bagus daripada kalsium yang kita minum bancuh susu hari-hari tu. Sebab kalsium rumpai laut ni dia penyerapan dia lebih mudah berbanding kalsium daripada tenusu tu. Dia nak serap lebih cepat, dia lebih cepat penyerapan dalam badan kita kalau kalsium rumpai laut ni. So, kalau makan iKids ni, dia memang bantulah sistem imun melalui kolesterol. Rasa sedap, 100% bahan semula jadi, sesuai untuk semua golongan, daripada baby sampailah orang tua. Cuma dos lah yang beza. Ada yang 4 biji, ada 6 biji, ada 8 biji, ada 10 biji, pregnant 10 ke 12 biji, 15 biji ke, bergantung pada tahap kesihatan kita. Satu botol ni ada 200, satu tablet mengandungi 10 mg vitamin C, satu tablet mengandungi 10 mg kalsium dan mengandungi 32.5 mg kolesterol. So dia bukan megadose. Kita takut tau ambil tetapi terover ambil. So iKids ni jangan risau. Vitamin C tak ada over. Sebab dia vitamin C ni kalau kita ambil terlalu banyak, dia macam dia just flush out. Maksudnya dia ada
dia ada kadar penyerapan berapa dalam badan kita ni boleh serap beberapa je. Ada kadar dia. So kalau kita ambil banyak pun dia tak boleh nak serap sepenuhnya. So kita ambil yang ni memang insya-Allah tak ambil gados lah. Lebih kurang satu, kalau kita ambil 8 biji sama dengan 1 biji orange je kita zat dia. 8 biji tablet Hikis kecil je. Kecil je. Dia bukan besar macam ubat, dia kecil saja, so senang nak makan dan sama dengan 4 gelas susu. Macam pagi petang kita minum susu lah. Okay, tahukah anda, siapa tahu tentang kenyataan ini? 95% penduduk Malaysia tak makan sayur. 5% je yang hanya makan sayur. Siapa yang 5% tekan 1, siapa yang 95% tekan 2. Boleh bagi respon sikit. Okey. Bagus ada juga ya. Okey, ramai majoriti makan sayur. Baguslah. So, kalau kita tak makan sayur, tengok 95% rakyat Malaysia tidak makan sayur dan berisiko tinggi pun lebih 22 juta rakyat Malaysia yang tak makan sayur sehingga berisiko tinggi menghidap penyakit tidak berjangkit dan hati berlemak. Macam tadi saya katakan, cara mengawal hati daripada berlemak adalah melalui iFood sebab dia membantu mendetokskan hati. Dan kalau kita makan sayur, dia bantu jugalah untuk mengelakkan hati berlemak. So, kalau kita tak makan sayur, apa alternatif kita? Kalau tak suka sayur, so kita minumlah klorofil sebab 1.6 kg sayur bersama dengan 1 seceh klorofil. 1 seceh tu boleh bancuh dengan 1 botol air, 1.5 ml air, 1 liter air. Bergantunglah kalau darah tinggi, kita lebih cairkan. Kalau dia mengandung ataupun dia ada masalah darah rendah, lebih pekat kita buat. Dan bestnya klorofil ni bukan sahaja sayur, dia bersifat alkali. So, kan sekarang ramai kan minuman berakali sebab apa dia kata? Sebab makanan yang kita makan setiap hari, daging ke apa ke, semua tu adalah berasid. So, makanan yang berasid, badan kita bukan jadi berasid. Bila berasid jadi memudaratkan kesihatan kita lah. So, bila berasid, kita nak neutralkan pH badan kita ni, kita minuman alkali, iaitu dengan minum klorofil. So pH darah kita ni bolehlah kita nak menyeimbangkan supaya pH kita adalah pH 7.36, pH darah yang baguslah. So macam saya kata tadi, sayur pun ada, setiap warna sayur ada zat-zat yang tertentu. Jadi kita pun mungkin tak makan cukup sayur. So kita cukupkan lagi dengan klorofil. Ataupun kita ni jenis takut dengan warna hijau sayur, jenis nak carrot je. Ada setengah orang sayur dia adalah carrot dengan tomato je. Dia tak suka sayuran hijau. Bayam ke dia takut. Dia takut nak makan, dia rasa macam tak sukalah. So triknya kalau kita nak berjinak-jinak dengan sayur, cuba makan menu sayur yang rasa masakan tu lebih melebihi dengan rasa sayur tu. Contoh, janganlah kalau you baru nak belajar makan sayur, you pergi makan sup sayur. Sup sayur tu rasalah sayur tu sangat kan. So boleh rasa tom yum, kailan ikan masin, walaupun ikan masin tak bagus tapi ataupun kangkung goreng belacan. Jadi dia rasa goreng belacan tu semebak tu menutupi rasa sayur. So dia lebih mudahlah untuk menerima. Jadi nak berjinak-jinak dengan sayur, trylah antara menu tu. Jangan terus makan steam, brokoli ataupun goreng dengan bawang putih, sayur sawi. Mungkin tak boleh terima. So kita cuba masakan-masakan yang masakan paprik sayur, bolehlah untuk kita jadi rasa sedap kan. Rasa paprik tu kan rasa sedap. Tom yum macam tu, serai, halia semua kan. Jadi rasa sayur original tu tak rasa sangat. So itulah cara nak belajar makan sayur. Kalau anak-anak yang tak makan sayur, haluskan
carrot tu hancurkan halus-halus, masak dalam nasi goreng ke, jadi dia tak boleh nak pilih. Dia dah larut semua. Ataupun kita buat nugget sendiri, nugget nasi ke, nugget ayam, tapi letak sayur siap-siap dalam tu. Blend halus. Jadi tak rasa lah. Tu cara kita lah nak membuat menu sayur dalam rumah kita. Sebab walaupun anak-anak tak suka, cuba hidang juga. Cuba hidang juga sayur supaya dia biasa. Lama-lama daripada kan setiap hari tengok-tengok tu, lama-lama akan dibiasakan lah. Kelebihan klorofil adalah antioksidan, meningkatkan sistem imunisasi, menyeimbangkan tekanan darah, gula, kolesterol, membantu masalah kardiovaskular, membantu masalah, tak nampak slide saya ni, masalah pencernaan. Okay. So minum klorofil ni bukan sahaja dia alkali sahaja ataupun bukan bagi tenaga sahaja, dia bagi juga, ada juga fungsi-fungsi lain. So kita macam 10 in 1 ke macam tu lah. So klorofil ni tinggi magnesium. Sebab apa? Magnesium ni memang sangat banyak dalam tumbuh-tumbuhan. So bila kita minum klorofil, kita ambil jugalah magnesium secara tak langsung. Sebab bila magnesium ni banyak dalam tumbuhan, sebabkan magnesium diperlukan dalam tumbuhan untuk dia proses fotosintesis tu. Masa siang dia menghasilkan makanan, menghasilkan oksigen apa semua tu kan. So dia perlukan magnesium. Tumbuhan-tumbuhan kat luar sana tu, dia perlukan magnesium dalam setiap pokok tu untuk fungsi dia tersendiri. So bila kita ambil klorofil, dan klorofil kita adalah klorofil mulberry, specialnya dia sesuai untuk semua golongan darah. Klorofil, kebanyakan klorofil di luar sana dia bersifat alkaline. Dia daripada mulberry. Jadi kebanyakan klorofil di luar sana dia berasaskan klorofil alfalfa. So tak sesuai dengan SLE, tak sesuai dengan semua darah, ada darah O tu kurang sesuai. So klorofil yang kita punya ni, yang produk Avil ni, klorofil mulberry. Dan kita telah melalui proses yang banyak sangat batch untuk keluarkan, kita test, sehinggalah keluar yang sekarang ni. Bertahun-tahun lah proses tu. So klorofil Avil ni, dia daripada klorofil mulberry, sesuai untuk semua jenis darah dan rasa dia sangat sedap. Even anak-anak saya umur 2 tahun ke memang suka. Dan dia ada manis yang tak berbahaya lah, bukan manis gula daripada gula putih lah. Dan magnesium, bila kita ambil klorofil, dia ada magnesium kat dalam tu. Dan magnesium ni bagus untuk saraf, bagus untuk otot, bagus untuk memberi tenaga kita, bagus untuk jantung. So kalau macam ibu mengandung, biasanya dia akan mengalami masalah kekejangan otot ataupun siput biawak ataupun apa orang Terengganu kata setok karung. Hanya means bila tidur tiba-tiba rasa kejang, rasa sakit kan. Siput biawak tu, rasa sakit pada cramp, rasa cramp. Cramp tu boleh dikurangkan dengan minum, sentiasa amalkan klorofil. Macam saya sendiri untuk dua anak, saya tak tahu pun. Orang di luar sana, masa anak pertama saya masa tu belum bekerja, belum makan gaji, belum bekerja di Uniza. Masa anak kedua saya pregnant, masa tu saya bekerja di Uniza. Saya baru tahu orang mai rupanya ataupun adalah masalah yang seperti biasa. Orang mengandung mengalami siput biawak, cramp masa tengah-tengah malam. Sebab bila mengandung ni dia mudahlah nak cramp. So saya pelik, kenapa saya jarang alami rupanya bila kita kurang magnesium memang mudah untuk cramp. Saya memang sentiasa amal klorofil masa saya mengandung, minimum 1 sachet, kadang-kadang sampai 2 sachet sebab saya nak jaga HB saya. Okay. So specialnya klorofil kita ni dia berbentuk sachet. Kalau mostly dekat di luar sana, klorofil kalau kita tengok bentuk cecair. Means dia bentuk satu botol besar, kita titis dalam air mineral kita. So baru boleh minum. Cuma bila dia bentuk dalam botol besar macam tu, risikonya adalah
bila kita buka tutup mudahlah pencemaran ataupun mudah berlaku pencemaran lah. Ataupun bila kita bila kita selalu buka macam tu dia mudah teroksida. Kalau kita tengok grafik kita ni satu seceh kita nak minum tu baru kita bancuh. Faham? So, so kita bila yang kita punya ni kita bancuh kita terus minum. Kita nak ke mana-mana nak travel 5 hari kita bawa 5 seceh atau kita bawa lebih sikit. Tak dalam handbag je pun senang sangat nak amalkan. Yang penting zat kita tu terpelihara sebab bila dah kena udara lepas tu dia zat tu akan terurai lah, mudah dia akan kurang lah. Okay. So, slide. Tadi saya kata fungsi magnesium kan, bagus untuk jantung, memberi tenaga. Saya pernah ada kalau kita nak bersukan ke ataupun saya pernah ada hari tu ada macam explore race. Saya tak lalu makan sebab saya memang jenis tak kurang breakfast. Masa tu kita travel, lepas tu kita pergi kat tempat tu kita explore race. So, saya minum klorofil. Dan alhamdulillah memang bertenaga. Lari kita rasa macam tak makan tapi pada tak adalah rasa macam yelah bertenaga sangat pun. Tapi bila kita minum klorofil, once explore race tu laju je boleh lari. So kalau ada marathon ke apa memang sangat membantu. Orang yang sport people sangat membantu. Kalau orang mudah tak larat, lesu, just minum klorofil. Dia anak saya pun baru ni saya training 3 hari. Saya cakap saya penat, dia bancukan sendiri klorofil pada saya, naik dan bagi 1 botol klorofil. Bagus untuk minum juga untuk jantung. Okay. So magnesium ni dia bantu dalam magnesium versus kalsium. Magnesium ni dia bantu dalam penyerapan kalsium. Kenapa kita minum? Contohnya kita minum dah minum dah setiap hari susu. Tetapi tulang masih rapuh. Banyak tulang kalau jatuh mudah patah, mudah injured. Kita mungkin kekurangan magnesium. Sebab magnesium dalam badan inilah yang membantu penyerapan kalsium dalam tulang kita. Maknanya kalau magnesium kita tak cukup, kita minum susu untuk ataupun kita ambil sumber kalsium, dia tak boleh nak diserap sepenuhnya oleh badan kita. Dan tanpa magnesium yang mencukupi, kalsium mungkin tidak diserap dengan baik walaupun kalsium ini hadir dalam diet anda. So, maknanya kalau contohnya orang tua ke ataupun sebenarnya bukan orang tua je kena ambil kalsium sebab tulang ni dia ambil masa untuk untuk dibina kan. Kalsium ni sentiasa kena diambil daripada kecil, remaja, dewasa sampai ke tua dan kita kena pastikanlah kita bukan sahaja ambil kalsium tapi kena pastikan juga magnesium dalam badan kita tu cukup. Maknanya sumber magnesium ataupun sumber sayuran hijau yang lain kalau kita tak ada magnesium, sumber sayuran hijau kena cukup. Dan kadang-kadang kita ambil sayuran hijau. Contohnya macam saya kata tadi kan, kita masak sayuran hijau. Tapi kenapa perlu juga klorofil ni membantu? Kita mungkin ambil 2 sudu kangkung ataupun 2 sudu sayur bayam. Tapi yang zat yang betul-betul kita dapat mungkin 1 sudu sahaja disebabkan proses, disebabkan pencemaran. Dan kalau macam kita tengok, saya baru tahu ada nutritionist ni dia kongsi knowledge, kongsi info saya. Air di Malaysia ni antara air yang paling banyak pencemaran dekat Malaysia adalah air di Cameron. Disebabkan banyak pestisida, banyak racun-racun yang digunakan untuk tanaman-tanaman. Jadi air yang contohnya air bukan air yang daripada paip tu, banyak air contohnya air hujan yang mengalir tu, itu adalah air tu bila diambil sampel air yang sangat bertoksik, sangat tinggi bahan kimia dia. Disebabkan proses disebabkan penggunaan racun yang sangat banyak pada tanaman. So makanan fresh pun kadang tu belum tentulah. Maknanya zat yang kita sepatutnya dapat tu belum tentu. Dan mungkin juga memudaratkan juga kesihatan kita. So
Rasanya itu sahaja. Ya, saya ada rasanya itu sahaja perkongsian saya mengenai iFood, iKids dan Chlorophyll, dan saya sangatlah mengesyorkan kalau macam contohnya berpuasa, macam hari ini ramai juga berpuasa in solidarity untuk isu Palestin kita. So kalau berpuasa minum iFood, malam atau masa sahur minum Chlorophyll juga, malam berbuka je minum terus Chlorophyll sebab memang rasa beza tenaga tu. Instead of minum, kalau rasa nak minum minuman lain, terliur kan, terliur nak minum lain, boleh minum tapi minum Chlorophyll dulu sebab bila kita puasa seharian perut kita berasid. So kita perlu minuman yang beralkali untuk menetralkan badan kita. Perut kita berasid, kita minum berkali, okeylah badan kita, okeylah perut kita. Tak adalah mudah untuk gastrik ke apa ke. So minum, makan iFood, iKids dan Chlorophyll untuk sisi keluarga anda untuk mentopapkan apa yang kita kurang dalam nutrisi dalam badan, dalam zat dalam badan kita, zat dalam yang di dalam keluarga kita, makanan dalam keluarga kita top upkan dengan produk-produk kesihatan Avail. Rasanya itu sahaja perkongsian saya. Semoga bermanfaat. Semoga dapat mengambil info-info baru yang saya kongsi ni. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.